Ya, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya tak? Dengar Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tak ada apa ni, tak ada orang kata stand telefon. Saya pegang kat tangan ni. Saya pegang Tak kat apa, tangan saya je ni. saya guna buku-buku ni nak jadikan dia stand. Sekarang dah Dengar ke? pukul Tak dengar? dengar. Apa yang jauh sikit tu? Muka besar sangat. Alamak, saya memang besar lah. Yang mana satu ni, atas ke bawah ni? Weh, dah ada soalan. Belum start lagi. Aduh. Okey lah. Boleh start lah cikgu, boleh tak? InsyaAllah boleh. Okey. Kita santai je. Alright. Okey, Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. first kali saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sanggup untuk join kita orang punya live pada hari ini. Okay, sama-sama. First kali saya sebagai panel hari ini, Saiful Rizal bin Zafrul, dan saya nak kita nak berkenalan dululah. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan cikgu? Boleh. Kenal dulu. Kita kenal dulu. Okey, bagi saya dah tahu nama Cikgu Hakim. Ya, Cikgu, saya. Cikgu Naga Bugis Kelang. InsyaAllah. Ada yang tak tahu lagi cikgu, boleh cikgu perkenalkan diri tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali saya nak ajak semua kita, mari kita bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur kepada Hadrat Ilahi. Dengan limpah kurnianya banyak kita dapat nikmat pada hari ini. Dan saya nak mengajak juga kita selawat kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, nama saya Abdul Hakim bin Rashid. Saya mengajar silat seni gayung di UniKL MIT City Campus. Dan saya terharu sebenarnya bila pihak PSSGM UniKL MySet pilih saya jadi panel. Saya terkejut juga kenapa pilih saya, sebab saya tengok episod 1, 2 dan 3 tu semua cikgu-cikgunya hebat-hebat. Lebih-lebih sekali yang tu, yang apa, Syakirin tu. Oi, tu hebat tu. Dia memang hebat tu. Kan? Jadi saya terkejut kenapa pilih saya, sebab saya ni bukan siapa-siapa. Saya ni hanya insan biasa yang orang kata berkongsi secebis ilmu je kat UniKL ni. Okey. Mungkin setakat tu boleh kot perkenalan. Cikgu Hakim. Cikgu Hakim. Okey. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita boleh start kita punya tajuk hari ni. Boleh. Adakah silat masih relevan di era globalisasi ini? Okey, first kali saya nak tanya cikgu kan. Cikgu tahu tak pendapat cikgu macam mana tentang tajuk ni? Tajuk ni bagi saya tajuk ni bila melibatkan era globalisasi ni, global ni, besar ni tajuk ni. Patutnya bukan saya yang kupas ni. Patut cikgu-cikgu yang hebat-hebat lah yang kupas. Orang kata cikgu-cikgu besar, tapi saya cubalah kupas daripada pandangan saya. Okey. Untuk silat masih lagi relevan atau tidak dekat era globalisasi pada hari ni, bagi saya bukan saja relevan, tetapi telah terbukti relevannya beratus tahun dulu lagi. Kalau kita tengok balik sejarah kita dulu, kan, sejarah Kesultanan Melayu Melaka, sejarah Majapahit, kan. Silat ni bukan setakat relevan global, dia menjadi sistem pertahanan negara. Kita punya panglima, kita punya laksamana, sultan kita sendiri pun memang dikabarkanlah dalam sejarah memang orang-orang yang hebat bersilat, pendekar-pendekar. Jadi nak kata relevan ni memang relevan, memang dah terbukti dah beratus tahun relevan. Cuma kita masyarakat sekarang ni rasa sangsi dengan silat bila wujudnya senjata-senjata orang kata moden, bila wujudnya pistol, senapang dan sebagainya, dia orang rasa sangsi dengan orang kata silat ni relevan ke tidak. Tapi sebenarnya kalau skop pertahanan negara, saya rasa silat ataupun masyarakat lain masih lagi relevan dalam sistem pertahanan negara. Pada hari ini, saya rasa tentera-tentera kita pun masih lagi pakai kot silat. Yang saya dikabarkan dulu tahun 1970 berapa saya tak ingat, guru-guru yang pernah mengajar tentera. Sekarang saya tak pasti masih lagi ada lagi ke tak guru yang mengajar, tapi
silat ni penting lah untuk sistem tahanan negara kita, untuk close combat, fight dan sebagainya. Itu skop global lah. Kalau skop kita kecil ni, mungkin skop global silat ni ilmu perang lah. Skop kita silat ni masyarakat lah untuk mempertahankan diri. Sangat relevan. Ya betul itu. Sebabkan kita pun hidup zaman yang orang kata ada pistol, hidup dalam keadaan betul. yang macam dulu kan. Kalau macam dulu kita ada macam orang ni gaduh dengan gini, ini tak puas hati terus gaduh. So kita hidup dalam keadaan yang harmoni lah kalau ikutkan. Harmoni. Macam so, Cikgu Musta, Cikgu Syakirin dia harmoni lah. Okay, boleh. Boleh, teruskan. Saya tengok dia duk ibu-ibu tu. Mungkin kurang kasih sayang kot. Okay. So, Cikgu rasa kenapa kita perlu belajar silat ni? Okay. Pendapat saya lah. Orang kata, perlu belajar silat ni kan. Bagi saya dah, saya punya orang kata pandangan lah. Silat ni, dia bukan sekadar orang kata ilmu pertahankan diri. Dia bukan sekadar ilmu perang. Dia sebenarnya pelengkap pada kehidupan seharian kita. Silat ni. Sebab dalam silat ni macam-macam benda yang kita boleh orang kata ambil kelebihan dia. Dengan daripada segi pelajaran silat dia, dari segi pengurusan silat tu sendiri, banyak. Nanti saya akan ceritakan kemudian lah. Sebab orang kata nak belajar silat ni orang kata tengok niat seseorang tu. Ada yang belajar silat yang orang kata dia minat nak bersilat. Ada yang belajar silat dia nak bergaduh kan. Nak kuat, nak tunjuk power. Ada juga. Ada yang belajar silat dia nak orang kata dia sukakan seni warisan bangsa. Macam-macam alasan. Macam-macam niat. Dia orang kata niat. Ikut niat seseorang tu. Betul. Tapi bagi saya silat ni, silat ni anugerah lah bagi saya. Anugerah. Sebab tak semua masyarakat kita, tak semua yang lahir pada era ni, daripada era globalisasi ni, yang lahir ni, boleh belajar silat. Nak belajar silat. Macam tu. Betul ke? So, tak semestinya semua orang dia berminat kan nak belajar kan. Tak semua orang minat. Tapi kita boleh lah macam kita bagi diorang tanggapan yang baik lah terhadap silat supaya diorang lebih minat. Iya. Boleh kan? Betul kan? Okay. Kalau cikgu kan, kalau tanggapan cikgu kan, ada orang ni macam, orang ni kata, silat ni tak elok lah belajar. Sini ada belajar benda-benda macam ni, ada belajar macam mistik-mistik. So cikgu rasa, apa tanggapan cikgu kat orang macam tu? Okey, sebenarnya orang macam ni kan, kita jangan marah dia. Penting kita jangan marah dia. Mungkin dia tak tahu pasal silat. Mungkin dia tak kenal silat. Jadi tugas kita sebagai pesilat daripada skop gayung, anak gayung, tugas kita untuk orang kata bagi tahu dia orang. Orang kata perjelas kepada dia orang macam mana orang kata silat seni gayung ni. Rupa dia, silat ni macam mana orang kata perjalanan dia. Jadi saya rasa tindakan pihak PSSGM ini KL MySet ni, MySet kan bukan MiChat kan? Saya dulu belajar saya panggil MiChat. MySet ni bagus lah, buat IG live ni bagus. Daripada episod 1 saya tengok bagus. Episod 1 tu cikgu tu banyak sikit mencarut lah, tapi tak apa, dia bagus. Episod 2, episod 3 memang banyak lah dia punya input. Jadi bagus, benda-benda IG live ni buat kita orang kata jadi boleh ada platform untuk kita terangkan kepada masyarakat. Mungkin yang tengok live ni bukan semua anak gayung. Mungkin kawan-kawan kita yang ada IG tengok live ni kan. Mungkin. Jadi, Assalamualaikum. Dengar ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Cikgu, okey tak cikgu? Dengar tak suara saya? Saya dengar tersekat-sekat sikit. Tapi okey. Sekat sikit ya. Sebab saya pakai U-Mobile. Saya dah 3 hari je mobile ni kenapa? Sebab banyak cikgu yang kata you mobile ada masalah, saya tak pasti kenapa. Saya tak boleh mobile. Jadi saya terpaksa gantilah Saiful tadi sebab Saiful mungkin ada masalah teknikal sikit. Tak apa, boleh. Jadi sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya lah sebab cikgu tak kenal saya lagi. Tak kenal. Okey, nama saya Muhammad Farhan. Saya juga pelajar di KL MySet. Cikgu boleh panggil saya Farhan lah.
Saya Okey. saya salah satu ahli PSSGM Unique Mindset juga. Okey, alhamdulillah. Jadi saya tahu yang sebentar cikgu saya nak pin macam Boleh, mana nak boleh. pinnya. Saya pun tak tahu. Saya ni first time IG live dengan orang ni. Jadi itulah saya pun first time ni. Sebentar cikgu. Macam mana? Okey, sebentar ya. Saya tak tahu Boleh, nak pin sebenarnya. Okey. Sekejap ya. Macam mana pun nak pin? Okey, sebentar. Okey, tak apalah. Kalau macam tu saya tak apa, kita teruskan. Saya cuba nanti saya cuba tanya Apple sendirilah. Okey. Sebagaimana ya tadi pandangan cikgu pun dah diberitahu oleh cikgu tentang tajuk kita iaitu Global. adakah silat masih relevan lagi pada era globalisasi ini? Jadi saya nak tanya pendapat cikgu lah untuk seterusnya punya soalan. Okey, boleh. Okey. Saya tahu yang Cikgu Hakim adalah cikgu di UniKL City Campus, betul? Ya, betul. City Campus MIT. Jadi bagi cikgu lah, kalau cikgu bagaimana nak membangunkan silat gayung dalam UniKL Mindset ataupun di UniKL MIT sendiri? Okey, saya cerita sikit pasal IPT ni dekat IPT ni. Dekat IPT ni orang kata gelanggang silat seni gayung ataupun gelanggang silat lain ni orang kata payah sikit sebenarnya, kita nak maintain tu payah sebenarnya. Sebab betul? kita tahu ahli-ahli kita semua, orang kata ahli-ahli kita kebanyakannya dia orang datang daripada negeri-negeri lain. Dia orang datang daripada negeri lain, bukan orang kat kawasan situ kan. Jadi bila dia orang datang tu paling lama pun kalau sana ada diploma kan, ada degree diploma kan. Dua-dua ada kan dekat Meset. Dengar ke? Macam mana cikgu? Dekat Meset ada jurusan diploma, jurusan degree kan? Ya betul, ada bachelor dan juga diploma. Ada bachelor, ada diploma kan. Paling lama pun berapa sem? 8 sem kan? Betul. Kurang 4 tahun. Itu paling lama ahli kita kalau ada pun, ahli silat lah. Dia gelanggang universiti. Paling lama pun kan. Jadi kata nak maintainkan gelanggang silat seni gayung ni memang payah dekat IPT. Kecuali kita mempunyai ahli yang orang kata orang tempatan, orang negeri situ, orang yang berdekatan dengan universiti. Itu alhamdulillah lah kalau ada macam tu. Macam saya dekat UniKL MIT. UniKL MIT ni yang Farhan pernah datang UniKL MIT? Pernah sampai? Saya belum pernah. Okey, belum pernah Okey. Pernah tengok MIT. Pernah tengok lagu UniKL tu? Yang bangunan tinggi tu, tapi yang menara tinggi tu kan? Pernah datang. Saya pernah masuk tapi saya tak tahu yang pertubuhan silat dekat sana lah. Saya pernah datang. Okey. Kita berlatih silat dekat lobi tu lah, lobi menara tu lah. Lobi tu. Baik. Okey. Oleh kerana ini ke MIT ni, dia berada dekat tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Dia tak jadi macam dia banyak dia punya rintangan dia tu untuk orang kata mahasiswa ini KL tu nak datang bersilat, banyak rintangan. Dengan dekat dengan KLCC-nya, dekat dengan bandar-bandar, mall pun bersambung dekat belakang. Jadi banyak aktiviti lain dia orang boleh buat. Tengok wayang, karaoke ke apa kan. Jadi banyaklah rintangan dia. Banyak rintangan. Okey. Dan yang paling suka sekali, yang bagi saya lah paling susah sekali, rintangan yang paling susah sekali adalah asrama ini ke MIT ni tak berada berdekatan. Dia jauh. Tak macam kebanyakan kampus lain. Kampus lain, asrama dia dekat kawasan universiti tu. Kalau jauh pun pelajar-pelajar yang duduk rumah sewa. Jauh sikit lah. Okey, patutlah. Susah lah untuk ni. Macam ini ke MIT ni, macam ini ke MIT ni, asrama dia tu orang kata kalau jalan perjalanan tu, kalau tak jam lah, 20 minit ada asrama dia. Subhanallah. Itu kalau tak jam tau. Kalau tak jam. Jauh. Jadi macam mana? Kalau jam dekat sejam pun ada tak sampai ke kampus. Sebab saya punya latihan malam. Kadang-kadang dia orang dah habis belajar, dia orang dah habis kelas apa, dia orang balik. Bila dia orang balik, nak datang balik tu. Ya Allah. Datang balik tu payah. Itu kesukaran dekat UniKL MIT lah. Adakah cikgu seorang yang mengajar dekat sana ke ada cikgu yang lain juga dekat UniKL?
Setakat ni saya ada 2 cikgu dekat UniKL dan 3 jurulatih. Setakat ni lah. Setakat 2020 ni saya dah ada 2 jurulatih dengan 3 jurulatih. Termasuk saya 6 lah, 6 tenaga pengajar lah. Saya start 2011 dulu. Ini kesukaran lah. Ini saya start dekat UniKL. Hello? Cikgu, minta maaf. Macam mana? Okay, saya start kat UniKL 2011. Antara yang awak tanya pembangunan silat lah. Saya start dekat UniKL 2011. Saya masuk tu saya dah terus jadi naik pengerusi lah. Sebab saya memang dah jurulatih Sat Segayung kan. Tapi nak cerita semester 1 tu, adalah ahli-ahli silat ni, ramai lah ahli-ahli silat ni. Jadi kita tak ada risau apalah bab pembangunan apa semua. Tapi bila masuk semester 2 tu, rupanya AJK silat ni kat MIT ni kebanyakannya rupanya semua dah last sem. Dah nak apa orang kata praktikal. Jadi nak jadikan cerita, saya tinggal seorang masa tu. AJK saya tinggal seorang. Okey. Ni 2011 lah. Tinggal seorang. Tinggal seorang ni. 2011 semester kedua, maknanya semester Julai. Saya tinggal seorang sebab banyak senior-senior saya yang AJK ni praktikal, habis belajar. Itu antara pembangunan silat yang kata pernah orang kata jatuh lah dekat MIT. Kat UniKL MIT jatuh lah sebab kita tak ada pelapis AJK. Tak ada pelapis AJK. Jadi mindset kena ada pelapis. Jangan jadi macam UniKL MIT tahun 2011. Mindset kena wujudkan orang kata pelapis-pelapis AJK, orang-orang baru yang kena masukkan dalam AJK lah supaya ada pelapis. Jangan jadi macam saya 2011. Tinggal seorang 2011. Okey. Dengar ni. Okey, yang ada yang tanya suruh pin tajuk ya. Saya tak berapa nak pandai untuk pin tajuk pada hari ni, tapi kalau yang baru masuk boleh. Okey, pada yang baru masuk kita nak bagi tahu baliklah tajuk kita yang pada malam ini. Tajuk untuk pada malam ini adalah adakah silat masih relevan pada era globalisasi ini? Jadi seperti yang dah Cikgu Hakim cerita sebelah sedikit lah. Okey cikgu, nak tanya sikit. Macam mana cikgu nak memupuk minat silat bagi cara cikgu lah. Nak pupuk minat silat itu kepada generasi sekarang, macam generasi muda sekarang yang agak mungkin kita tak boleh nak compare, tapi kita macam mana nak kita pupuk dalam minat dalam hati mereka. Sebab ada yang kadang-kadang dia masuk macam student UniKL, ada yang masuk sebab nak mencuba, ada yang masuk sebab tahu silat tu apa. Tapi bagi cikgu, macam mana cikgu nak pupuk dan tanam dalam diri mereka supaya mereka kekal dalam silat? Okey, insyaAllah. Macam ni, minat orang ni kita tak boleh nak, orang kata tak boleh nak kontrol lah minat orang ni kan. Betul. Tapi insyaAllah, kita kena mula dengan diri kita dulu. Kalau kita seorang guru, kita kena jadi guru yang baik. Kalau kita seorang kata presiden ke, kita seorang AJK ke kan, kita kena jadi AJK yang baik. Tunjukkan orang kata contoh yang baik, peribadi yang baik. Dalam masa yang sama, kita kena banyak bercerita pasal silat. Mungkin melalui gambar, melalui video. Tapi jangan sampai kita orang kata menzahirkan rahsia pelajaran gayung tu. Setakat yang mana boleh. Dan tunjuk, dia mula pada kita. Kita jangan cerita cakap je, tak boleh. Kita kena tunjuk. Kita kena tunjuk supaya tarik minat orang tu. Dan kita kena letak silat ni ada kelas dia tersendiri. Okey, ada kelas tersendiri. Kita jangan nampak jangan nampak silat ni macam kuno sangat. Jangan nampak. Kita kena nampak silat ni gah. Kalau kita AJK pakai kod, silat pun kita kena ada orang kata kepribadian macam tu. Kalau ada poster, buat poster. Macam saya banyak buat poster. MIT banyak sangat buat poster. Kalau pernah tengok dekat MIT punya kelab, dia banyak buat poster. Bukan kita nak menunjuk kita bersilat, bukan kita nak menunjuk kita ada sandang ke, tak. Sebab ada orang lain pun ada sandang. Kita nak tunjuk kita ada kelas kita. Orang silat pun ada dia punya dunia persilatan dia yang boleh dibanggakan, yang boleh digahkan. Yang bila orang tengok, hoi, silat ni ada kelas dia. Dia ada style dia.
Dan kita pamerkan kita punya bangsa punya pakaian kan. Tanjak boleh beli dengan Cikgu Syahiran kan, boleh beli dengan Cikgu Syakirin, Tanjak kan. Kita orang kata memperkayakan kita punya warisan bangsa kan. Itu dalam salah satunya lah. Tapi kita kena letak silat ni tinggi sikit. Bagi saya, Pelajar Nistin lah platform yang bagus untuk kita letak silat ni setanding dengan benda-benda lain. Kita mungkin boleh jadi ejen untuk menaikkan silat. Sebab Pelajar Nistin ni boleh pergi lagi jauh. Jadi silat ni mungkin boleh ikut sekali. Kalau dia seorang doktor yang bagus, bila kita tahu dia juga adalah pesilat, imej silat tu naik tau. Imej silat tu naik. Itu contoh pula. Jadi bagi saya nak tarik minat orang ni, kita kena zahirkan silat tu macam mana rupa silat tu. Dan kita kena ada kepribadian yang baik lah. Supaya bila orang tengok dengan kepribadian kita tu, dengan cara kita bersilat apa semua, kan, orang akan minat. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi ada yang agak mungkin dalam persepsi masyarakat sendirilah yang mengatakan bahawa silat ni mungkin takut nak masuk. Mungkin ada apa unsur-unsur mistik ke, itu kita tak tahulah, tapi itu adalah persepsi masyarakat sendiri. Jadi pada pandangan cikgu, macam mana nak yakinkan ibu bapa lah, sebab selalunya ibu bapa yang membenarkan dan tak membenarkan anak-anak untuk belajar silat. Jadi untuk yang ada kat live sekarang ni, so kadang-kadang ada yang nak tahu, ibu dan ayah nak tahu apa itu silat. Jadi bagi cikgu, macam mana nak bagi tukarkan persepsi ibu bapa pada zaman sekarang ni, supaya silat tu sebenarnya memang boleh pakai untuk pada zaman sekarang lah, untuk era globalisasi sekarang. Okey, dalam konteks pandangan ibu bapa pasal silat, ada mistik semua ni. Okey, saya pun ada gelanggang awam yang ada anak-anak murid yang kecil-kecil kan. Kita sebenarnya sebagai guru latih ataupun sebagai pemimpin silat ni, kita sebenarnya kena ada satu orang kata hubungan dengan ibu bapa murid kita. Supaya kita senang untuk memperjelaskan. Dan saya buat pendekatan banyak berkongsi orang kata dengan ibu bapa murid-murid saya. Dan kalau latihan apa semua, saya akan ambil gambar anak-anak dia, ambil video anak-anak dia, dan saya akan send dekat ibu bapa dia orang. Ni anak kau silat macam ni kan. Jadi kita kena ada orang kata hubungan dua hala lah dengan ibu bapa murid-murid. Dan apa yang PSSGM Mindset buat hari ni pun adalah satu orang kata tindakan yang boleh diguna pakai juga untuk memperjelaskan kepada pandangan masyarakat yang silat ni orang kata tak macam yang diorang nampak tu. Yang tak macam yang pandangan diorang tu lah, ada mistik ke apa semua tu kan. Ini pun antara platform yang bagus lah. Saya dengar IG lah yang lepas-lepas kan, dengan Cikgu Syakirin, Cikgu Fadli kan, Cikgu Azmi. Bagus, dia mengupas isu-isu yang selama ni orang nak tahu kan. Jadi yang tengok IG live pun boleh tanya kan. Itu antara yang bagus lah. Boleh? Jadi macam mak saya sendiri pun dia takut lah sebab anak dia mungkin cedera ataupun mungkin mungkin mak saya tak tahu lagi tentang silat, tapi mereka sebabkan oleh kita tahu yang silat ni agak keras ataupun agak memang katakan sakit lah kalau nak belajar. Tapi itu bagi sebenarnya cikgu, sakit tu sebenarnya memang sangat penting ataupun memang sepatutnya ada. Memang kita harus rasa sakit tu baru kita dapat belajar, ataupun cikgu rasa kita patut tak manjakan pelajar tu sendiri. Okey, pada pandangan saya lah, belajar silat ni dia kena rasa macam mana orang kata sakitnya, macam mana rasanya orang kata peritnya bersilat tu. Kalau tak, dia tak akan memberi kesan kepada kita. Kan? Betul. Macam mana kita nak tahu, contohlah makan nasi ayam, macam mana kita nak tahu nasi ayam tu sedap kalau kita tak makan? Kita tak ada silat. Saya dulu, ya Allah, dengan jurulatih saya, dengan cikgu-cikgu saya, dia bantai sebesar hati diorang je. Tapi kita orang kata nak belajar, kita kena merasa. Saya panggil cikgu saya Tok Ayah lah. Tok Ayah sebab panggil Tok Ayah ni dekat Kelantan. Bila orang tu tua, kita pun pakat cucu, kita panggil Tok lah kan. Tok Ayah dia dulu, dia pernah orang kata, saya punya pengalaman lah. Dia pernah pesan pada saya, dalam bahasa Kelantan lah, saya nak sebut balik pun kurang fasih sangat.
Dia cakap saya, kalau kau nak menangis, kalau kau nak tumbang, kalau kau nak sakit apa semua, biar dalam gelanggang. Okay. Biar dalam gelanggang, dia kata. Dan kalau kau sayang kawan-kawan kau, dalam gelanggang ni kau basah dia. Biar dia rasa, biar dia orang kata dia lali dengan orang kata rasa-rasa sakit tu. Supaya apa? Sebab dalam gelanggang ni tempat kita nak belajar, kita nak berlatih. Kat luar dah tak guna dah. Kalau kau tumbang, kalau kau sakit dah tak guna dah. Orang pijak-pijak kau dah tak guna. Dia dalam gelanggang ni kau kena, orang kata, dah kena rasa macam mana sakitnya, kena tumbuk, kena tendang. Kau kena rasa, kena jadi lasak dalam gelanggang ni. Supaya bekalan kat luar gelanggang nanti. Dan saya pesan kepada murid-murid saya, jangan buang masa kat dalam gelanggang. Datang gelanggang malam ni kan, datang gelanggang malam ni, niat pasang elok-elok. Nak belajar silat. Sekurang-kurangnya keluar gelanggang, tutup gelanggang nanti, apa yang belajar kat gelanggang tadi, kita dah boleh pakai. Kita dah boleh pakai. Kalau tidak, sia-sia kita datang gelanggang malam tu. Okey, setakat tu. Okey cikgu, memang okey. Cikgu, saya nak tanya sikit lah. Macam zaman sekarang ni, ada orang yang suka membandingkan seni bela diri lah. Macam, kenapa kita harus masuk silat? Sebab sekarang ni kan ada banyak seni bela diri seperti taekwondo, kungfu, muay thai dan sebagainya. Jadi adakah wajar pada pandang cikgu terhadap mereka yang membandingkan seni bela diri ni? Wajar tak untuk mereka bandingkan? Okey. Dari segi perbandingan kan, perbandingan ni ada yang positif, ada yang negatif. Tapi Betul. Kita tak naklah yang negatif tu. Dalam perbandingan kita tak naklah negatif. Biarlah negatif ni orang kata COVID-19 je negatif. Kita tak nak positif kan. Jadi perbandingan. Kita sebenarnya ada, pada pendapat saya lah, ada dua golongan sebenarnya yang membandingkan seni tanding ini. Yang pertama, orang yang tak bersilat. Orang yang tak bersilat. Ataupun orang yang tak pernah tahu seni bela diri kan. Ataupun orang seni bela diri lain. Kan? Dia suka banding-banding ni sebab dia tak pernah tahu pasal silat. Jadi kita nak, kalau kita nak bertekak dengan dia pun buang masa sebab dia tak tahu pasal silat. Maknanya kita kena, orang kata, kena beri penerangan pada dia lah. Jadi saya pun ada, orang kata, pengalaman kawan saya pasal perbandingan ni lah. Pasal perbandingan ni saya pun ada bertekak juga dengan kawan saya. Dia suka K-pop, tahu K-pop kan? Betul cikgu. Korea kan, K-pop. Dia suka sangat K-pop. Sampai tak suka sangat dengan K-pop ni. Saya tak salah pasal K-pop, tak salah. Saya pun tengok drama Korea. Kan? Saya pun ada minat lagu-lagu Korea. Tapi orang kata jangan tak suka sangat. Okey, bila dia tengok drama-drama Korea ni kan, dia tengok taekwondo. Dia tengok taekwondo. Jadi tak semena-mena dia mengata, oh silat ni tak bagus lah, taekwondo ni lagi bagus. Dia bandingkan macam tu. Jadi kita kadang-kadang orang tak kenal silat, kalau kita bergaduh pun macam bodoh kita kan. Itu golongan yang bukan, orang kata bukan orang silat. Dan ada golongan yang suka membanding-banding ni pula, golongan anak gayung sendiri. Kita orang silat sendiri lah. Orang silat sendiri yang suka banding-bandingkan. Gayung ni lagi banyak pelajaran. Orang kata, taekwondo ni macam ni. Kan? Macam Wing Chun ni macam ni. Tak bagus. Kan? Sebenarnya sifat-sifat negatif macam tu tak perlu ada dalam gayung. Kita jangan merendah-rendahkan seni bela diri lain. Kan? Sebab apa? Tak bagus. Benda yang negatif ni tak bagus. Dia akan kata, bila kita duk cakap seni bela diri lain, bandingkan orang lain tak bagus, dia akan image silat tu ni nanti yang akan negatif. Jadi daripada engkau nak membanding-bandingkan, nak merendah-rendahkan orang, baik engkau orang jadi macam orang kata AJK, PSDM mindset ni, buat pembangunan silat, buat platform IG macam ni kan. Orang kata buat gerak kerja yang bagus. Bukan yang kata nak bandingkan kan. Silat benda lain tu tak bagus, tak. Kau baguskan diri kau. Jangan tunjuk kau tu bangga sangat diri kan. Boleh? Boleh bro. Isu perbandingan lah kan. Betul, itulah. Jadi saya pun agak macam tertanya-tanya. Kadang-kadang ada orang membandingkan sama ada silat dengan seni bela diri dan yang lain lah. Jadi bagi cikgu, saya nak bertanya sikit lah. Macam cikgu cakap tadi, kita kena ada hubungan dua hala ataupun kita kena ada dengan ibu bapa kan. Jadi bagi cikgu, kalau macam mana kalau ibu bapa tu dia tetap
tak mau terima lah kiranya. Macam dia tetap anggap silat ni memang satu perkara yang tak wajar. Sebab sekarang ni zaman moden. Sekarang ni dah zaman teknologi tinggi. So kenapa kita perlu silat? Kenapa kita perlu nak belajar silat? Sedangkan kita tahu kita ada polis, kita ada tentera, kita boleh apa nama dia? Mereka lah patutnya yang menangkap ataupun menguruskan segala jenayah lah. Jadi kenapa sepatutnya tu cikgu nak bagi buka mata ibu bapa sekarang ni. Bagi saya nak buka mata ibu bapa sekarang ni kan, kita tak boleh paksa ibu bapa ni nak terima apa yang kita cakap ni betul tak betul. Dia pun ada pandangan dia kan. Jadi tugas kita ni untuk memperjelaskan silat ni macam ni. Kita tahu ada polis, ada askar, tapi untuk tindakan pantas, mungkin kita sendiri boleh orang kata bertindak dulu kalau kita ada silat. Kan? Belum tentu polis datang serta-merta, kita tak tahu kan. Nak datang betul? Kan? Jadi kita ni kena pandai. Kita sebagai orang kata pemimpin silat, cikgu-cikgu silat, senior-senior silat ni kena pandai untuk menzahirkan kelebihan silat tu. Mungkin dalam bentuk video, dalam bentuk poster, dalam penganjuran majlis-majlis, program-program yang bagus-bagus. Kan? Masuk TV ke macam Cikgu Syakirin hari tu masuk TV kan. Bagi tahu silat ni macam ni kan. Jadi itu benda-benda yang kita kena anjurkan. Dan kita kena banyak bahan-bahan ilmiah kepada orang kata kepada murid kita supaya dia boleh bagi tahu ibu bapa dia macam mana silat ni kan. Itu antara kerja kita lah, Kita kena fikirkan secara lebih teliti lah untuk tackle ibu bapa ni kan. Itulah kadang-kadang saya pun memang patutlah macam tu. Jadi cikgu saya nak tanya sikit lah. Kalau saya nak kadang-kadang bila kita dah ada silat, kita akan ada rasa bangga ataupun rasa riak dalam diri. Kita dah besar, kita dah aku ada silat. Kau ada apa? Macam tu kan contohnya. Jadi pandai-pandai cikgu macam mana kita nak elak daripada perasaan rasa bangga tu, sebab kadang-kadang orang saja nak bergaduh dengan kita. Jadi kita menunjuk-nunjuk silat tu kepada mereka, kepada orang lain lah. Jadi adakah wajar seseorang itu menunjukkan benda-benda macam tu? Okey. Ini orang kata yang agak sukar kita nak kupas lah benda macam ni. Sebab kita pun kadang-kadang pernah juga ada macam tu kan. Pernah juga ada macam tu. Kadang-kadang. Jadi sebenarnya kita kena pasang niat yang baik lah. Bersilat ni kita kena pasang niat yang betul nak bersilat kan. Sebab apa kita bersilat kan. Jadi orang kata kena banyak berendah diri. Lagi banyak ilmu, lagi banyak berendah diri. Kita kena banyak berkongsi. Macam saya cakap tadi, kita kena jadi role model yang baik. Kan? Jangan pula dengan kita punya orang kata bangga diri kita, dengan kita punya lagak kita tu membuatkan silat kita tu jatuh image dia. Tapi ada masanya kita perlukan juga orang kata nampak gah tu. Untuk letakkan silat kita tu nampak gah kan. Boleh cakap macam tu. Tapi betul, negatif tu kita kena buang lah. Dalam gayung ada amalan-amalan untuk kita nak untuk kita nak lembutkan hati kita, untuk kita nak lebih orang kata tawaduk kan. Ada, tapi kita kena tanya guru-guru yang lebih pakar lah dalam bidang tu. Sikit je aku faham. Okey, yang dalam yang penonton dalam live ni, kalau ada beberapa soalan nak tanya dekat cikgu kita pun boleh. Jadi silakan, boleh kita komen kat dalam live ni, nak tanya apa-apa yang tertanya-tanya, yang masih ada dalam hati, nak tahu sama ada silat ni masih boleh digunakan atau tidak pada era globalisasi ini. Okey. Tak ada soalan kot. Tak ada soalan ni. Semua diam je. Cikgu Syakirin nak tanya. Nak tanya apa Cikgu Syakirin? Saya nak tanya. Saya tak pakai yang mobile Cikgu Syakirin. Saya pakai. Jangan tanya line apa. Ada murid saya ada kat dalam tu. Nak tanya apa tu? Kerana pun saya di reject sebab dia bersilat. Okey.
Kawan perempuan saya di-reject oleh seorang lelaki. Lelaki tu sebenarnya malang lah sebab reject kawan awak yang perempuan tu. Malang lah. Tak, kena tahu, kita kena tahu kenapa dia reject. Mungkin bersilat. Mungkin dia takut kot dengan kawan awak. Kawan bersilat kan dia takut kot. Sebab tu dia reject. Saya tak pasti. Saya tak nak jawab secara orang kata detail. Apa ni? Takiah kan? Kita punya moderator semalam kot. Moderator semalam kan. Mungkin lelaki tu takut kot dengan perempuan mungkin tu. Mungkin kawan awak tu kasar dengan power dia. Dia pukul power dia. Kita tak tahu. Kita tak tahu hal peribadi dia. Jadi tak ada masalah. Saya pun ada anak murid yang dah kahwin apa semua. Silat ni relevan je dengan perempuan. Saya cikgu second lah kat MIT. MIT ada cikgu perempuan. Kan? Anak dua tak ada masalah pun. Soal berkahwin tak ada masalah pun. Anak dua sekarang ngajar silat dan aktif lagi bersilat. Tak ada masalah pun. Maknanya relevan kepada semua lapisan masyarakat. Lelaki atau perempuan tu perlembagaan mana yang digunakan untuk melantik beliau? Ya. Cikgu Syakirin tanya apa tu? Perlembagaan mana yang digunakan untuk melantik beliau? Perlembagaan ini dah soal pengurusan. Perlembagaan kena tengok orang kata pertubuhan yang dia daftar lah. Ini ikutlah perlembagaan tu. Cikgu Syakirin tanya pasal pendasar perlembagaan. Dah jawab. Dah cikgu. Dah jawab cikgu Syakirin. Mungkin dia lambat dengar kot sebab dia pakai your mobile kot. Salah lelaki tu lah kan cikgu. Saya tak pasti salah lelaki ke salah perempuan. Saya tak tahu kawan awak macam mana. Kan? Saya tak tahu. Mungkin kawan awak kasar ke? Soalan dari Dalilah. Saya nak tanya, kenapa seni tombak keris masih dipraktikkan walaupun senjata macam tu dah tak ada lagi zaman ini? Okey, Dalilah kena faham. Saya nak cakap secara panjang lebar, saya bukan orang yang kata sesuai lah. Tapi yang saya dengar daripada ceramah-ceramah di masjid akhir zaman punya cerita, mungkin kita semua tahu akhir zaman nanti mungkin sekarang, mungkin akan datang, akan satu zaman yang kita akan berperang menggunakan senjata-senjata tradisional balik. Seperti keris dan sebagainya. Masa tu dah tak ada minyak, dah tak boleh nak buat senjata api, dan masa itulah kita kena menggunakan senjata-senjata yang seperti tombak, keris dan sebagainya. Itu telah diceritakan mungkin dalam Quran, mungkin dalam hadis. Saya tak berapa pasti sebab saya bukan ustaz untuk orang kata nak bahagian sirah ke apa untuk nak kupas benda ni. Jadi penting ilmu tu. Sebab kita diceritakan Imam Mahdi dan tentera-tenteranya menggunakan senjata-senjata tradisional. Pedang sebagainya akhir zaman nanti. Naik kuda balik tu Nabi kita dah pesan kan. Belajar main pedang, berenang, belajar memanah. Nak belajar main pedang ni bukan boleh suka-suka pergi main pedang. Kita mungkin kena belajar seni tanding. Mungkin silat ni salah satunya. Jadi apa yang kita belajar gini mungkin belum tentu kita pakai. Mungkin yang kita belajar ni untuk kita mengajar generasi yang akan datang dan generasi akan datang mengajar generasi akan datang untuk diturunkan ilmu tu generasi ke generasi untuk digunakan. Bukan untuk hari ni. Kalau kita bersilat sebenarnya bukan kita bersilat untuk hari ni saja. Kita bersilat untuk akan datang dan untuk akhirat. Kalau siapa silat gayung kat sini, contohnya, kalau silat gayung kat sini, kita dah mula-mula silat pun cikgu kita dah ajar, buka gelanggang, tutup gelanggang. Betul? Itu antara benda yang kata pahala berpanjangan tu. Allah Subhanahu. Sekarang kita bersilat. Kita baca surah Al-Fatihah, kita baca surah Al-Ikhlas 11 kali, selawat kata Nabi Muhammad 3 kali kan. Dan kita hadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini sekarang kita. Maknanya dapatlah pahala, insya-Allah sampailah pahala yang berkat yang kita bagi, yang kita baca-baca tu sampailah kepada yang dah tak ada. Esok lusa kita pula meninggal dunia, anak-anak murid kita pun baca juga benda tu. Jadi silat ni bukan silat gayung ni, dia mengajar kita bukan untuk hari ni je. Untuk masa akan datang, kita dah mati pun insya-Allah kalau ada lagi orang silat tiap-tiap hari bergayung ni, kata hari MySet hari Selasa, MIT hari Rabu kan contohnya. Tiap-tiap hari ada orang menghadiahkan Al-Fatihah, bacaan surah Ikhlas 11 kali dan selawat ke atas kita. Semua selawat atas Nabi lah yang bacaan atas kita. Ada kesinambungan dia. Itu maknanya silat hari ni bukan untuk kita hari ni. Untuk 3 tahun, 4 tahun seterusnya.
Yang seni tombak tu bukan untuk kita pakai ni. Memang walaupun dah akan datang nanti pun masih boleh pakailah seni tombak dan juga seni keris tu, walaupun dah itu adalah warisan Melayu kita sendirilah kan cikgu kan? Warisan kita. Okey, faham cikgu. Okey, minta maaf kalau saya salah susun ayat ke apa tu. Okey, yang itu senjata adat pertabalan. Apa pula tak ada. Cikgu Syakir. Betul. Cikgu Syakirin cakap tu betul. Tu antara senjata adat pertabalan lah. Oh, adat pertabalan tu macam mana cikgu? Boleh terangkan sikit? Kalau dalam gayung lah, tabalan gayung masa kita ambil sandang semua, dia akan ada orang kata dia akan tabal dengan keris. Dia akan gunakan keris, tabal atas bahu kita semua, kita kena cium. Ada lah dia punya upacara. Itu dalam gayung lah. Kat luar saya tak berapa pasti lah. Masih ada lah kiranya? Masih ada. Bila nak terima apa-apa tu, dia akan keluarkan keris, dia akan letak atas bahu kita. Adalah dia bagi tahu kita kena jawab lah. Macam tu. Ada juga di istana-istana pun ada juga benda tu. Oh, macam tu. Okey, baik cikgu, faham. Okey, jadi memang secara konklusinya lah kita cuba concludekan setiap apa yang dah cikgu beri. Okey, memang kita tahu yang silat ini masih relevan dan juga sangat berguna untuk setiap orang di mana-mana sajalah, tak kira perempuan atau lelaki, sangat boleh kita pakai ataupun belajar untuk bukan saja untuk mempertahankan diri tapi juga untuk menjaga warisan Melayu kita sendirilah. Betul, saya setuju. Jadi kita memang kena ada contoh yang baiklah seperti cikgu cakap. Sebagai orang, macam mana kita nak promote ataupun untuk menunjukkan satu pelajar kepada orang lain bahawa silat ini bukan adalah satu perkara yang patut kita takuti ataupun yang patut kita rasa takut untuk masuk ataupun join. Jadi memang kita perlukan satu attitude lah kan cikgu kan, attitude yang baik dan kepribadian yang baik kepada lah mereka. Okey, yang lain rasanya cikgu dah cerita kepada Apple kot tadi. Saya tak berapa dengar sebab Apple pun dah sekejap sangkut, sekejap tak. Jadi cikgu pun dah cerita. Okey, ada apa-apa soalan lagi ke? Orang yang setia penonton di live ni? Rasanya dah tak ada kot. Okey. Okey cikgu, rasanya tak adalah. Okey, rasanya sampai situ sajalah kita live pada malam ni. Okey. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Cikgu Hakim yang sudi meluangkan masa dan juga ada masalah teknikal sikit. Kami minta maaf ya cikgu. Tak ada masalah, tak ada masalah. Tak sangka lah perkara macam ni boleh berlaku. Jadi itulah saya terpaksa gantikan position Saiful tadi. Jadi saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cikgu Hakim. Semoga kita berjumpa lagi pada masa hadapan dan juga insyaAllah nanti saya akan cuba jenguk di UNKL City Campus MIT untuk tengok lebih dalam dan juga kenal Cikgu Hakim sendiri insyaAllah. Boleh. Mungkin boleh tengok dulu dekat IG MIT macam mana kita orang punya latihan semua aktiviti kita. Dan saya nak ambil kesempatan ini, saya nak kata nak mendoakanlah kita semua rakyat Malaysia kan, khususnya anak-anak gayung kan, supaya terhindar daripada wabak COVID-19 lah. Wabak ni kita kena negatif. Yang silat tadi semua kena positif. Boleh? Jadi saya mendoakan semualah, insya-Allah sama-sama kita kita patuhilah perintah kawalan pergerakan semua dan kita sama-sama doakanlah supaya cepat wabak ni habislah. Okey, insya-Allah. Amin. Amin. Terima kasih banyak cikgu. Terima kasih banyak sebab sudi berikan kata-kata agak saya terharu dengar. Okey, terima kasih banyak cikgu ya. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe.